yang saya share? Nampak? Nampak, Prof. Okay, alright. So hari ini kita belajar pasal using Word to effectively manage large document. Okay, kenapa you rasa kita kena betul-betul using advanced words bila kita nak buat thesis, nak buat large document, nak buat documentation untuk quality project ke, you nak buat buku ke and so on. Kenapa kena use advanced skill of words? Kenapa rasanya? Untuk memudahkan. Alright. So memudahkannya dari segi apa? Dari segi make sure kita punya style tu adalah sama, kita punya page number adalah sama, kita tak ada isu nak baiki header and footer dan sebagainya. Okay? Alright, lagi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang kita perlu apa lagi yang kita perlu kenapa kita perlu guna the words ni advanced using advanced skill lah. Sorry, Amir? Ulang balik. Amir tak dengar. Sorry? Maksud Amir table of content ke? Table of content? Maksud Amir? Katalog? Oh, keseluruhan. Okay, alright. Okay, kenapa kita perlu gunakan advanced skill of word? Supaya kita save kita punya time, kita save kita punya money from sending our document to the editor and so on. Okay, and kita follow exactly thesis. Apa yang perlu korang betul-betul tahu adalah macam mana kita nak set auto save and recover. Kenapa pentingnya auto save and recover ni? Kenapa penting auto save and recover? Tak nak bergila. So I'm using Word format sebab saya dah tukar kepada Mac sekarang. Alright. So kalaulah korang menggunakan Words, korang boleh kalau Mac ni mudah je. Alright. Kalau Mac, you tekan je auto save dekat sini, automatically dia auto save. Okay. Alright. So kalaulah you menggunakan Microsoft Word, okay, you guna window masing-masing, okay, pergi ke file, pergi ke option, pergi ke save dan pergi ke tick save and then tekan dekat save auto recover here. Okay, awak boleh setkan the time dekat situ. You nak save every 5 minit ke every 10 minit sebab it always happen to you kan. Kadang-kadang you punya laptop ni bateri dah kong, lepas tu tiba-tiba elektrik terputus and so on, electric current off and so on, so automatically hilang semua benda. Okay, alright, so you boleh letak juga dekat mana file tu akan auto recover. You will save a lot of your time. Tak ada dalam alasan yang you boleh bagikan lecturer, oh tiba-tiba lecturer
laptop saya mati dan semua kerja-kerja saya hilang. Okay, so it will save a lot of you punya time. Okay, saya tak boleh nak demo dekat part ni sebab I'm using Mac. Okay, Word format. Okay, alright. So bila korang sometimes bila korang close window without saving ataupun ada problem tiba-tiba shut down sendiri and so on, korang pergi kat recover unsaved file je, lepas tu browse you punya document tu and then you will see before benda tu document yang the latest one 5 minute. Kalau you set 5 minit before terjadinya within 5 minit before terjadinya insiden yang tertutup laptop tu. Okay, alright, itu sangat penting. Okay, alright. So the next one adalah yang ni adalah basic formatting. Saya tak perlu beritahu kepada korang. So next one adalah korang perlu tahu adalah benda macam ni lah. Okay, so buka Word masing-masing. So ni adalah yang korang boleh letak lah. Okay, kalau korang nak ada benda ni, dia akan tunjuklah page break ke dekat mana and so on. Okay, alright, dia akan text tu ada spacing ke tak ada spacing, macam benda ni you boleh letak. Okay, untuk tahu benda tu ada spacing ke tak ada, formatting you betul ke tak and so on. Okay, alright. I think that we have a message in the chat box. Alright, okay, alright. Alright. So so you boleh letak benda ni. Tapi kalau benda ni you boleh waktu you nak menulis, tak perlulah letak benda ni sebab kadang-kadang we'll feel that it's very messy when we put this one kan, button ni kan. Okay, so kita tak perlu letak bila kita nak ni. Time kita nak edit, bila kita dah whole process dah finish, writing dah siap, barulah kita buat benda ni in order untuk editing. Kadang-kadang kita nak 2 space je, tapi dekat part tu dia dah jadi 3 space. So dekat sini kita tahu 3 space, so kena delete jadikan 2 space. Okay, itu pentingnya kenapa kita perlu gunakan this bendalah ni lah, kita panggil apa tu, random text generator. Okay, alright. Ataupun kita punya formatting button. Okay, now moving to the page break. Okay, siapa dekat sini familiar with page break? Apa itu page break? Page break pecahkan next page. Alright, kenapa kita nak kena gunakan page break ni? Kenapa? Nak edit senang. Nak edit senang. Alah, kalau kita tak guna page break pun boleh je edit senang. Okay? Dia tak kata spacing. Bukan spacing, atau kita nak guna page break biasanya kita nak header and footer kita lain, kita nak number of table kita lain, kita nak landscape of kita punya paper lain. Okey, tu adalah kegunaan kenapa kita kena buat page break. Tahu tak? Okey, contohnya saya tunjuk macam ni. Okey, yang ni kita nak yang ni adalah teks yang saya tulis. Okey, alright, ni teks saya tulis. Lepas tu nextnya adalah saya untuk insertkan the page break ni, saya pergi ke layout. Okey, and then kalau you tekan kepada next page, okey, dia pergi ke next page sahaja. Dia tak ada break. Okey, dia pergi ke next page sahaja. Alright. Tapi kalau you tekan kepada sini and then you tekan kepada next page. Okey. Alright. So you akan tengok dekat sini adalah section 2 and section 1. So dia dah break into 2 section. Okay, so let's say you cakap bahawa dekat sini saya nak buat section ni, saya perlu buat table dalam bentuk landscape dalam saya punya thesis. So I want to change the layout. Okay, so you boleh buat dekat sini bahawa pergi ke layout, you nak bahawa section ni adalah landscape. Okay, so ianya akan dekat sini dia akan jadi landscape saja. Nampak tak? Okay, so dekat sini landscape. So you pun bolehlah buat table dekat sini, table untuk you buat
dalam landscape table. Okay, Alright, so you pun masukkanlah ini table. Okay, so ini adalah table yang you nak masukkan dalam bentuk landscape. Lepas tu you cakap, for the next section saya nak kembalikan sebab tesis saya nak print dalam bentuk landscape, dalam bentuk portrait kan. You pun pergi balik ke layout dan tekan balik next page. Okay, dekat sini dia akan jadi section 3. Okay, section 3. Okay, so section 3 dekat sini. So dekat sini you pergi kepada pergi ke layout balik. So pergi kepada orientation portrait balik. Okay, so nampak tak dekat situ? So kita punya dokumen ni, kita ada a combination of landscape and so on. Okay, sometimes juga kita nak insert page number. Yang sini kita nak yang sini kita nak dalam Roman numeral, yang ni kita nak dalam Arabic. Pun kita perlu menggunakan page break juga. Faham maksud saya? Okay, so sebenarnya page number lepas ni. Okay, so contohnya, okay, dekat sini kan awak nak insertkan. Okay, so kita insert. Okay, semua orang boleh je ikut saya sambil buat ni, ikut saya. Kalau rasa saya terlalu laju, inform saya saja. Okay, alright, ni just a demonstration. Okay, contohnya page number. Alright, saya nak insertkan page number. Okay, and then saya nak write, and then format saya adalah dekat sini, saya nak dalam bentuk Arabic. Okay, so saya akan start dengan 1. Okay, dekat situ. Okay, and then click OK. So dia akan keluarlah dekat sini 1, 2, 3. Alright, for example, contohnya dekat sini adalah saya buat the title page kan. Title page number mana boleh ada title page number kan. So saya nak tulis, okay, tajuk tesis saya adalah Perception of Occupational Therapies on rehabilitation tourism in Malaysia. Alright, okay, so ni adalah tajuk tesis saya, for example kan. Alright, so tajuk tesis saya, alright, so saya make it larger sikit lah, 16. Okay, alright, and then I put in the middle. Okay, like that. Okay, so dekat sini saya tak nak kan, saya tak nak ada page number. So saya kena pergi dekat sini. Alright, so saya akan delete sahaja page number ni. Okay, alright. Okay, so click OK. Alright, so click OK, and then dia click OK dan dia tak ada. Alright, tapi saya nak masukkan page number dekat di section ni. Saya nak start dengan Roman numeral. Tapi bila you nak masuk kepada Roman numeral, you kena tak boleh link to the previous one. Okay, you kena untick benda ni, and then you insert the page number balik. Alright, yang dekat sini saya nak page number saya adalah dalam format Roman numeral. Okay, alright, so Roman numeral. So kita pergi sini. So biasanya kat table of content, abstract or acknowledgement, biasanya kita guna Roman numeral. So saya akan start dengan 1.0. Okay, alright. So alright, sorry, dia keluar kat sini sebab saya letak kat sini tadi. Okay, sorry. Alright, so saya ambil kat bawah. Okay, alright. Macam pelik pula page number dekat atas. Okay, okay, so saya start dekat sini. So it will be alright. Insert. Okay, page number. Right, okay. Right, format page number. Right, and click OK. Okay, right, okay. Sorry, saya letak right pula dah. Page number. Saya kena. Doktor. Ya. Yeah. Doktor, sorry. Apa ni, ada yang tak boleh masuk sebab doktor tak approve. Okay, alright. Okay. Sorry, doktor. Okay. Kena dekat mana tak approve? Semua dah approve ni.
Oh, ni seorang lagi. Alright. Ada lagi? Alright. So, okay. So dekat situ, alright. Okay, sebab dekat sini. Okay, sorry. Alright, so saya pergi balik dekat sini. Alright, saya nak insert page number. Alright. Okay, insert. Okay, tekan page number. Okay, format page number. So, saya nak letak dekat situ. Okay. Alright, and then click okay. Kenapa tak keluar ni? Okay, kejap. Okay. Right. Format. Okay. Right. Start at. Okay, start at. Okay. Okay. Alright. So dia dah keluar dekat sini. So next, okay. Contohnya lah kalau korang okay, contohnya bila korang apa tu? Bila korang ada page banyak lagi kan? Bila korang ada page banyak lagi, alright. So contohnya next page dia akan jadi automatically 2 and so on. Okay, lepas tu bila dekat sini korang nak okay. Bila dekat sini korang nak okay. Alright, sorry. Dia tak unlink lagi. Sekejap. Okay. Sini dia tak unlink lagi. Alright. So bila korang kejap ya. Saya baiki. So bila dah unlink, bila kita dah unlink, so dia akan automatically dekat sini 1 dan 2. Okay. Alright. So dekat sini kita nak start dengan Arabic numeral balik kan. Alright, so dekat sini, so kita kena unlink balik. Lepas tu, kita kena pergi ke format page number dekat sini, insert, okay, and then format page number, alright, and then format page number, so korang akan start dengan 1 balik dekat sini and 1, dan seterusnya lah 2, alright. So bila korang nampak dekat sini, okay, ni untuk abstract and so on, so dia akan automatically dekat dalam table of content korang pun akan automatically generate Arabic numeral and so on. Okay, kenapa nanti kita tengok lepas ni. Alright, so faham tak maksud saya dekat sini, kenapa kita perlu menggunakan section ni? Faham? Faham, Prof. Okay, alright. So benda ni korang kena faham sebab ini adalah basic. Okay, janganlah tanya supervisor, oh macam mana saya nak buat jadi landscape dalam satu tesis dan sebagainya. Sebenarnya ni adalah sebab subjek ni adalah research skill kan. Sebab tu saya kena demonstrate. Sebenarnya benda ni adalah benda yang asas, okay. Tapi saya harap korang dah faham kenapa kita perlu ada pelbagai section dekat dalam kita punya tesis. Kadang-kadang kan dalam dokumen bila kita ada separate section macam ni juga, kita pun boleh buat heading yang berbeza-beza. Contohnya dekat sini adalah table of content. Korang decide. Okay, alright. So ianya hanya akan dalam keluar dekat section yang sama sahaja. Okay, dekat sini korang nak tulis main thesis tab contohnya. Alright, so dia akan keluar dekat section yang sama sahaja. Okay, itu adalah kegunaan page section. Okay, I hope that all of you clear about the page section. So moving to the next one. Okay, section break kita dah buat. Deleting page break. Okay, so macam mana nak delete page break? Okay, bila macam mana kita nak delete page break? Okay, bila kita nak delete page break, alright, so dekat sinilah yang kita boleh kena delete page break ni. So kalau automatically kita delete benda ni, dia akan delete the page break tu, dia akan combine dengan page break yang selepas ni. Okay, so ini adalah methodnya.
Okay, sebab tu kita perlukan gunakan benda ni. Alright, gunakan this symbol in order untuk delete page break, untuk clear formatting kita dan sebagainya. Benda ni is very basic in formatting of our document. Okay, alright. Kalau tak faham, korang inform je saya. Right, I'll try my best to help. Alright, so moving to the next one. Alright. Alright, so okay, tadi kita dah buat different header and footer, page numbering kita dah buat dan sebagainya. Alright, okay. Page layout kita dah buat landscape, kita dah buat portrait, page numbering tip pun kita dah buat, okay. Okay, yang ni is not important, tapi kalau you nak baca, you boleh baca on your own, okay. Sebab benda ni biasanya tesis kita tak encourage untuk korang ada embed link ataupun save file by link image. Sebab kalau tak, nanti you akan ada another folder of you punya document tu, okay. Alright, the next one adalah kita tak ada Mendeley class lagi untuk hari ni. Okay, kita tak ada Mendeley class lagi untuk hari ni. Tapi apa yang korang perlu faham, apa yang korang perlu buat by tonight adalah, boleh ke tak lepas ni korang semua download Mendeley. Okay, bila korang download Mendeley, korang have to make sure that dekat korang punya references ni keluar button Mendeley site ni nanti. Sebab bila masa kita akan buat Mendeley ni, kita akan buat exercise Mendeley nanti dekat kita next punya seminar. Okay, untuk next seminar korang kena bawa laptop masing-masing dan make sure bahawa korang dah install all the Mendeley. Sebab saya akan ajar cara step by step macam mana nak buat referencing dengan mudah. Okay, and then korang kena make sure bahawa korang ada a good internet connection juga waktu the class. Okay, I'm pretty sure that we don't have any problem when we are in UiTM, sebab kita ada wifi UiTM dan korang adalah pelajar UiTM dan korang can connect to UiTM Unify without any problem. Okay, so kita akan belajar lah macam mana kita nak Mendeley site, macam mana kita nak nak generate bibliographic from kita punya thesis. Semuanya secara automatic, bukannya buat manually. Okay, kalau buat manually tu, kalau korang ada a lot of references dalam korang punya thesis, macam it will take like the whole day for you to arrange it. Mula-mula masukkan dulu, lepas tu arrange dekat ikut alphabetical order pula, follow the APA format dan sebagainya. Okay, kita belajar macam mana nak insert manually, kita belajar macam mana nak import from the Google Scholar, nak import from the PDF and so on. Okay, alright. So far any question? No prof. No prof. Tak apa, korang tanya je, santai-santai je hari ni. Okay, alright. So moving to the next one. Okay, alright. So Mendeley document kita akan cover in later stage. Alright, the next one adalah apply the style. Okay, alright. Benda ni semua sangat penting. Okay, benda ni semua sangat penting supaya korang tahu macam mana kita nak menggunakan style dalam kita punya Word document ni. Okay, alright. Korang pergi ke pergi ke dokumen yang saya berikan tadi. Alright, dokumen yang saya berikan tadi adalah APA template tu. Okay, alright. Alright, sorry, bukan that one. APA template, bukan yang APA 7 edition tu, sorry. Alright, APA style 7 edition. Alright, okay, cool. Alright, so kita tengok all this document. Okay, alright, so now before kita tengok apa itu APA style tau. Okay, so kenapa kita perlu menggunakan style?
Saya nak tanya korang. Korang pernah tak gunakan style dalam Word document korang? Pernah. Pernah. Tapi style tu style apa? Tak ada style apa-apalah. Korang create your own style? APA 7 edition. Oh, korang buat APA 7 edition. Okay, cool. Alright. So meaning that korang dah pernah guna. Okay. Alright. Okay. So alright. Before we learn about the style, so can we learn a little bit about the function here? Okay. Kita pergi dekat review. Okay. Kita pergi dekat view dekat sini. Alright. Kita tengok dekat ruler ni. Okay, ruler ni adalah untuk describekan kita punya margin kan. Okay, so margin ni kita kena buat ikut margin ni benda basic, sebab tu saya tak nak ajar. Okay, margin ni adalah korang buatlah margin ni according to the your ITM punya thesis template kan. Okay, so the next one yang the most important thing adalah navigation pad. Okay, kenapa navigation pad ni penting? Ada orang boleh bagi maklumat? Kenapa navigation pen ni penting? Betul. Sebab kita nak navigate. Sebab contohnya Amir ada 100 line tesis kan? Alright. So takkanlah kita nak scroll satu-satu macam ni sampai ke 100 tu kan. It will take a lot of your time. Sebab tu kita perlu menggunakan navigation pen ni. In order untuk kita menggunakan navigation pen tu, of course lah kita kena gunakan the style. Okay? The style. Barulah dia kita punya navigation pen ni dia ikut kita punya style. Okay, contohnya kalau kita cakap nak pergi kepada APA Style Words 2007. Okay, so automatically dia pergi ke APA Style Words 2007. Okay, block quotation. Okay, so dia pergi kepada block quotation. Dia memudahkan kita untuk navigate apa yang kita nak edit dan seterusnya, ataupun kita nak mulakan dekat chapter mana. Contohnya kita finish at this thing, so automatically kita akan teruskan menaik dekat this thing, dekat this section terus. So that is the function of navigation pad. Okay, alright. So ini adalah function navigation pad. Okay, so kita pergi balik kepada home dekat sini. Alright, and then we look at the style. Okay, so kita tengok dekat sini, ni adalah the style. Okay, alright. So kalau dekat awak punya dokumen tu, awak boleh pergi kepada style korang lah. Saya minta maaf sebab saya menggunakan Mac. Mac punya word ni dia berbeza sikit lah. Okay, and bila you pergi kepada style ni, okay, you akan tengoklah dekat sini. Okay, so kalau saya pergi ke sini, saya akan boleh in the current document ni, saya akan tengok, okay, ni adalah style-style yang ada dekat dalam dokumen saya. Okay, it's according to APA 7 edition. Okay, faham? Okay, so apa guna style tu? Okay, style tu akan menggunakan, contohnya dekat sini adalah saya nak buat heading 1. Okay, so dia akan jadi heading 1. Dekat sini saya nak heading 2. Okay, so dia akan jadi heading 2. Dekat sini pun saya nak heading 2. Okay, so saya akan jadi heading 2. Okay, letak heading 2. Nampak tak dekat sini? Bila saya buat heading 2 dekat sini, dia akan keluar dekat sini heading 2, heading 2. Dia ikut heading 2. Ni heading 1. Dia ikut the hierarchical order. Hierarchical order. Alright. Contohnya yang sini saya nak jadikan ianya sebagai table lah. Okay. Okay. Saya jadikan, alright. Copy and then saya jadikan table. Okay. Table 1. So saya masukkan APA style. APA style. Okay. Alright. So saya pun pergi dekat sini. Okay, sebab dekat sini memang dah dia adalah dekat sini
kalau korang tengok APA caption table. So kalau korang baca APA style yang saya dah masukkan dekat dalam korang punya You Future and so on tu, dia dah cakap kalau table punya caption kena atas table tu, tak boleh bawah. Bawah hanyalah untuk caption figure. So korang tekan je APA caption table. Okey, kenapa dekat sini tak keluar table 1 tu? Kenapa tak keluar? Kenapa tak keluar? Faham tak? Bukan dia tak set lah. Okay, biasanya kalau APA style ni dia akan sampai APA punya level of heading ni dia akan sampai 4 to 5 sahaja. So kalau heading ni ataupun body text dia automatically tak recognize benda tu. Faham tak? Okay, sebab tu style ni adalah berdasarkan heading. Okay, lepas ni kita buat exercise pasal heading and so on ni. Okay. Alright, so ni adalah caption figure dan sebagainya. Alright, so moving to the next one. Okay, moving to the next one adalah kita pergi kepada kita punya simbol benda ni. Okay, so korang dah tahu kan apa function benda ni kan? Okay, dah faham kan apa function benda ni? Ni pun dah korang dah faham juga. Okay, contohnya alright dekat sini, okay, find tu apa? Contohnya find tu bila korang nak mudah, okay, korang nak mudah cari perkataan dalam korang punya word tu, korang punya word document tu. Contohnya korang nak cari APA, alright. So APA, so dia akan list all the APA punya words dekat sini. Alright. So let's say lah korang punya supervisor cakap bahawa okay, saya tak nak perkataan APA ni, saya nak korang punya gantikan APA ni kepada Vancouver. So you tekan saja dekat replace dekat sini. Alright, replace all. Okay. So you jadikan dekat sini Vancouver. Okay, Vancouver, and then you akan replace all. Okay, so nampak tak dekat situ dia jadi apa? Dia dah replace with all Vancouver. Okay, alright. Itu adalah function find, okay, function replace and so on. Okay, alright. So now jom kita tengok a little bit lagi berkenaan dengan style ni. Alright. Dan sebagainya. Alright, lepas ni saya akan ajar sedikit, kita buat exercise dulu. Alright, table of content. Okay, lepas ni kita belajar macam mana nak generate table of content dan sebagainya. Okay, alright, ni adalah UiTM thesis format. Okay, so now moving to the kita punya exercise thing. Okay, alright, so bila kita buat okay, korang boleh tutup dulu dokumen yang ni. Alright, so don't save. Right, so yang ni pun saya akan cakap don't save juga. Okay, don't save. Alright, so next korang buka balik yang APA 7 style ni. Alright, and then korang delete all the thing here. Orang delete. Okay, sebab yang ni kita nak buat exercise lah. Kita nak belajar macam mana nak create table of content secara automatic dan sebagainya. So korang delete saja. Alright, jangan risau. Alright, nanti korang boleh save je. Alright, sebab kita nak retain the style ni dekat dalam kita punya dokumen ni. Alright, kita nak guna semua all the style ni. Alright, sebab tu kita boleh delete je benda tu tadi. Alright, so korang boleh save. Korang cakap thesis Amirullah 2023, something like that. Okay, alright, so lepas tu kita pergi kepada dokumen yang saya berikan tadi, yang just now tu adalah paper saya punya
saya punya student FYP dulu, dia buat pasal therapeutic horseback riding dan dia dah publish dekat dalam the qualitative research report. Okay, so kejap kita tengok. Okay, bukan top subject. I would say that MJPHM, where is MJPHM? Alright, here. Alright, so pergi tengok where the qualitative report. Okay, kita pergi ke qualitative report dekat sini. Alright, ni dokumen ni tak penuh lah. Okay, sebab benda ni tak betul-betul fully accepted lagi. Alright, so saya tak boleh share dengan semua orang lagi sampailah dia dah keluar official printed document. Okay, alright, so korang pergi ke dokumen ni dan korang copy semuanya. Okay, alright, ataupun korang select all saja dan copy. Alright. Alright, sebab kita akan menggunakan dokumen ni untuk buat exercise. Okay, so dekat sinilah kita akan tulis okay, copy. Alright, and then kita pergi kepada dokumen yang tadi dan kita paste sahaja. Alright, paste sahaja, korang paste sahaja. Alright, boleh? Semua dah boleh? Boleh bro. Okay, alright, so yang ni adalah tesis student EPJJ saya dululah. Okay, dia buat pasal it's more than horse riding, an interpretative phenomenological analysis among parents of children with autism spectrum disorder. So dia buat dia punya research ni dekat RDA Club, dekat RDA Club Ampang. Dia buat data collection untuk dia interview parent. So parent ni sebenarnya tengok improvement apa kepada dari segi kualitatif untuk anak-anak mereka. Alright, so kita nak jadikan dokumen ni sebagai dokumen tesis. Okay, alright, so yang pertama, cancel. Alright, so yang pertama, alright, saya tak nak menggunakan benda ni, serabut. Okay, so yang pertama adalah okay, kita nak deletekan okay, ni adalah nama pelajar tu. Alright, so ini kita jadikan sebagai kita punya title page lah. Okay, so the title page is here. Okay, so apa yang seterusnya awak perlu buat adalah okay, macam mana kita nak separatekan the section ni, semua dalam satu section. Nampak tak? Dia tak ada section pun. Tapi kalau kita nak buat table of content and so on, kita perlu ada section and so on kan. Alright, so kita nak ada page break. So macam mana kita nak buat page break tadi saya ajar? So kita kena pergi dekat layout dan kita pergi ke apa beza page dengan next page adalah kalau kita pergi ke next page, dia akan create the page break. Kalau kita pergi ke next page, dia akan pergi ke next page saja without creating a break. Okay, tapi yang dekat sini kita nak a break. Okay, alright, sebabnya saya nak ada table of content dan sebagainya. Alright, so bila saya pergi ke sini, alright, so dia automatically dah jadi section 2 dekat sini kan. Okay, tadi. Alright, so dekat sini nanti saya nak buat table of content. Okay, saya nak ada section ni. Alright, saya nak ada TOC nantilah. Okay, alright. And the next one adalah saya nak ada page, saya nak yang next page juga, saya nak insert layout juga. Korang kena pergi ke sini, ke next page. Saya dekat sini saya nak ada acknowledgement. Okay, tesis mestilah ada acknowledgement kan. Alright, sebab you nak apa tu? Ya, you nak acknowledge you punya supervisor, nak say thanks dekat dia dan sebagainya kan. Alright. Right. Lepas tu saya nak lagi page break sebab saya nak letak saya nak TOC sini satu. So saya nak page break juga untuk saya buat sini page break juga. Okay, saya nak dekat sini adalah table of table. Okay. Maksudnya kita dekat table tu dia kena ada, bukan table of table, sorry, list of table. Okay, LOT, list of table.
Okay, next saya nak ada dekat dalam saya punya thesis juga, saya nak ada list of list of figure. Okay, alright. Next page. Okay, dekat sini saya nak adalah section 4 dah dekat sini. Alright, saya nak list of figure. Alright, so list of figure dekat sini. Alright, lepas tu dekat sini acknowledgement, barulah dekat sini, barulah dekat sini saya nak abstract saya punya thesis kan. Alright, and so on. Okay, abstract saya punya thesis. Okay, so dekat sini dia akan pergi dekat sini lagi. Alright, so acknowledgement. Right, so saya dekat sini saya nak abstract. Okay, so abstract ni pun saya nak make sure bahawa dia start dengan page yang berbeza lah. Okay, alright, so ni page 5 dan sebagainya. Alright, so dekat situ. Okay, lepas tu barulah saya nak ada chapter 1. Okay, chapter 1 saya punya chapter 1 which is introduction. Right. Okay. Right, so korang boleh ikut je introduction. Alright, so now kita kena belajar macam mana kita nak menggunakan navigation pen dengan list of dengan kita punya style ni. Okay, dekat sinilah bahawa kita akan tengok. Okay, kita akan tengok. Okay, untuk title tak apa. Alright, untuk TOC. Okay, TOC ni kita of course lah kita kena ada APA heading tu. Okay, alright, so dekat sini juga kita nak list of table ni juga. Okay, sorry, TOC list of table ni juga. Okay, list of table. Okay, list of table ni kita pun nak APA heading tu juga. Okay, nampak tak dekat sini dia dah keluar dekat situ. So kalau saya tekan TOC tu dia automatically pergi ke TOC. Kalau saya pergi ke LOT dia pergi ke LOT terus. Okay, yang ni pun LOF juga saya akan gunakan heading. Nampak tak bila you tekan heading dia punya style pun bertukar. Dia akan ikut the format here. Okay, format dia apa? Dekat sini you boleh view the format. Okay, modify the style. Okay, dekat sinilah dia tulis format dia. APA heading style, Times New Romans, dia bold dan sebagainya. Ini adalah formatting style untuk APA heading level 2. Okay, alright. So seterusnya, okay, dekat sini pun saya nak gunakan APA heading level 2 juga. Nampak dekat sini? Right, acknowledgement. Abstract pun saya nak guna heading 2 juga. Okay, heading 2. Okay, abstract heading 2. Alright. Lepas tu saya nak yang seterusnya adalah keywords. Saya pun nak heading itu juga. Okay, so saya letak keywords pun heading 2. Nampak tak dekat sini dia bersama. So dekat sini kosong dekat situ dia keluar balik. Okay, alright. So chapter 1. Okay, chapter 1 ni contohnya awak nak guna APA 1. Okay, so kalau APA 1, so dia automatically jadi APA 1. Okay, dekat sini dia you tukar nak APA heading 2. So dekat sini awak boleh tulis 1.1. Okay, introduction for example. Okay, alright. So yang ni adalah dekat dalam you punya thesis. Okay, alright. So kita dah sampai ke introduction dekat sini kan. Alright. So okay, sekarang kita belajar pula macam mana nak buat table of content ni. Boleh? Alright. So far so good ke? Semua senyap je. Saya cakap sorang-sorang ke? Okay. Kena cuba, Prof. Cuba hadam. Prof, macam mana kita nak pilih antara macam contoh heading 1 ke heading 2 ke atau kita yang ni? Heading 1 ke heading 2. Okay, lepas ni saya discusskan okay.
Okay, saya discusskan teruslah. Okay, alright. So biasanya title kita tak perlu heading. Okay, kita tak perlu heading. Okay, TOC ni dia kena terus dengan sebenarnya ni adalah untuk penulisan format ni adalah untuk penulisan what we call it penulisan manuskrip. Okay, so kita boleh gunakannya, UiTM gunakannya untuk penulisan tesis. So kalaulah UiTM punya table of content ni dia cakap bahawa you kena guna level 2. So dia cakap kena guna level 2, then you have to use level 2. Biasanya kita akan start dengan level 2 lah, sebab title yang kita hanya gunakan heading 1. Okay, title sahaja yang kita perlu gunakan heading 1 dengan chapter. Okay, chapter biasanya kita gunakan heading 1 kalau UiTM punya format. Sebab tu dekat sini saya gunakan chapter ni heading 1. Chapter 1 introduction. Okay, alright. So dekat mana kita nak tahu penetapan dia? Penetapan dia adalah berdasarkan tesis UiTM guideline. Okay, benda tu nanti you akan dapat bila you nak buat you punya final thesis nanti. Okay, alright. So seterusnya ada soalan lagi? Seterusnya benda ni adalah body tags kan? Body tags and so on. So benda ni adalah body tags. Okay, so you automatically kena tukar benda ni sebagai body tags. Okay, pergi ke sini, yang ni adalah APA body tags. Okay, alright. So remember, APA ni memang format dia tak justified. Okay, kalau UiTM perlukan you justified tapi guna UiTM format, you just tekan benda ni je lah. So dia automatically justified. Okay, alright. So dekat situ kita done with that. Okay, alright. So bagus sebenarnya soalan kawan awak. Bila masa kita nak tentukan benda tu adalah level 1 and 2 ke and 3, yang itu adalah berdasarkan guideline. Guideline tu adalah nanti korang dapat daripada korang punya penyelia masing-masing nantilah. Okay, now kita nak generate table of content secara automatic. Okay, table of content secara automatic. So kita delete dekat sini dulu. Kita pergi ke reference. Okay, kita pergi ke reference. Lepas tu kita nak masukkan automatic table of content. So kita boleh pilih lah dekat sini table of content apa yang kita nak. Okay, contohnya saya nak benda ni, so dia automatically akan masuk dekat sini. Alright, table of content. Okay, alright. So table of content, satu lagi adalah dekat sini awak kena jadikannya adalah APA2 style heading. Okay, alright. Lepas tu kita pergi ke table of content ni. Alright, table of content dekat sini. Lepas tu kita tekan update field. Okay, and then kita tekan update. Sorry. Okay, sorry. Sorry. Okay, kejap. Kita tekan yang ni, kita buat APA heading tu. Okay, done. Okay, dekat sini kita update field. Okay, sorry, saya tak update entire table tadi. Okay, so update entire table. Apa beza yang ni dengan yang tadi? Boleh tak siapa-siapa tunjukkan saya dekat mana perbezaannya sebelum saya update entire table ni? Tadi macam beza dia chapter tu je yang arrangement dia keluar. Yang lain semua sama je satu baris, Doktor. Saya rasa. Tak, Hani. Tak Ni, nampak tak? Yang tadi tak ada table of content, yang dekat sini dah ada table of content. Nampak tak? Nampak. Tadi dia start dengan LOT kan, Doktor? Start dengan LOT je. Exactly. Alright. So, bila kita dah start balik table tu, dia ada table of content balik. So, dia pun ada. Betul ke tak? Okay, table of content kita adalah dekat page 2. Sekarang kita tak insert lagi page kan? Okay, kita tak insert page lagi. So, kita belajar dulu insert
insert page number. Okay, so now saya nak korang semua insert page number. So pergi insert page number. So now kita nak guna page number yang alright, kita nak guna yang ni. Okay, format dia adalah Arabic and then kita start with 1. Okay, alright, and then click okay. Alright, so now okay, now adalah nampak tak dia ikut the table ni. Okay, so now kita tahu bahawa okay, page 1 ni table tadi yang saya cakap tadi juga, dekat page 1 ni adalah kita punya title. Mana ada title orang letak number kan? Sebab itulah kita guna page break tu. Okay, so kita pergi kat sini balik, saya ulang balik supaya awak dapat kan, supaya awak dapat benda ni. Alright, so kita pergi dekat sini. Alright, sorry. Okay, so kita pergi dekat sini. Alright, so bila dekat sini kita pergi ke link to previous section, barulah kita pergi ke dekat sini, kita page number ni. So dekat sini page number, kita cakap bahawa insert page number. Bila dekat table of content ni sampai ke abstract, kita perlu gunakan Roman numeral. Biasanya your ITM dia require you untuk menggunakan Roman numeral. So sebab tu you kena pergi ke page number dekat sini, you kena tekan 1, 2, 3, alright, and then you click okay. Alright, so barulah okay, dekat sini you boleh delete balik. Okay, alright, you boleh delete balik dekat sini, right? And then alright, sorry, saya tak ni balik, saya tak dekat sini, saya tak link lagi. Okay, okay, dekat sini saya kena tekan link, link to previous one saya kena tak tekan, saya kena tekan balik dan saya deletekan yang ni, right? So dia automatically 2. Okay, kenapa benda ni dekat sini dia ikut yang tadi lagi? Kenapa dia ikut yang tadi lagi? Sebab tak update sir. Betul, sebab tak update. Pandai. So kita pergi dekat sini, kita update. So kita boleh update entire table. So update. So automatically nampak tak apa yang bertukar? Nombor Roman. Nombor Roman tu. Okay, so yang ni number 2 je. Okay, yang ni pun kita nak still Roman juga. Okay, so dekat sini Roman. So kita pergi je balik dekat sini insert, kita nak page number, format page number ni kita nak numeral. Okay, so tekan je numeral ni. Okay, tekan. Okay, and then dia jadi 3. So kalau kita update and so on, dia akan keluarlah 3 nanti dan seterusnya. Okay, itu adalah function. Kenapa kita perlu buat table of content ni secara automatik. Okay, so bila kita buat ini secara automatik, awak tak adalah pening kepala untuk formatting dan sebagainya kan. Alright, tak adalah makan masa awak untuk nak format benda tu, nak format benda ni dan sebagainya. Alright, so moving to the next one. Okay, so kita dah belajar benda tu. Alright, so next one kita format the whole document yang kita belajar ni. Okay, so yang ni adalah saya jadikan introduction. Okay, start dengan sini. Okay, start dengan dekat chapter ni. Alright, saya nak jadikannya sebagai start dengan ASD ni semua. Okay, kita jadikan kepada the next section. Boleh? Kita jadikan the next section. Alright, kita pergi ke next page. Okay, next page kat sini kita pun tulis chapter 2. Okay, chapter 2 kita nak buat literature review. Okay, literature review. Okay, alright. Okay, so kita literature review, so of course lah kita guna heading 2. Okay, so heading 2, nampak tak dekat sini dia jadi heading 2. So dekat sini saya nak pergi heading 2.1. Okay, 2.1 saya adalah prevalence of autism saya nak. Okay, saya nak discuss pasal prevalence of autism je. Okay, so saya pun tekan prevalence of autism dan saya put in heading okay, sorry, ni heading 1 tadi, sorry, right, and then this one supposed to be heading 2. So dekat sini awak nampak tak? Okay, so dia akan heading 2. Dekat sini pula saya nak buat prevalent heading 2. Okay, so dekat sini
saya nak buat saya nak buat heading 2.2 which is standard intervention for children with for children with ASD. Okay, alright. So saya pun tekan dekat sini juga heading 2. Alright. So awak boleh tengoklah dekat sini navigation pen awak tu dah jadi ikut format dia dah. Okay. Alright. So seterusnya adalah saya nak cakap bahawa dekat sini adalah saya nak buat 2.3. Okay. Sorry. Dekat sini saya nak buat 2.3. Alright. 2.3 saya adalah therapeutic horseback riding. Okay, horseback riding for children with autism spectrum disorder, for children with ASD. Alright, so saya tukar juga heading 2. Alright, so sorry, alright, so saya tekan next. Okay, alright. And then dekat sini saya nak nak ada of summary of literature review. Okay, right. So saya nak ada summary dalam literature review saya nak ada summary. So just tekan balik bahawa heading 2 summary of literature review. Okay, so you boleh nampak kat sini. Okay, so dia akan jadi cantik. Alright, so moving to the next one. Okay, kita nak seterusnya kita nak buat juga benda ini. Okay, kita nak dalam bentuk yang ni. Okay, alright, methodology. Alright, for chapter ni, okay, methodology. So dekat dalam heading 1 ni, okay, saya nak ada 3.1. Saya nak ada design of the study. Alright, so saya guna 3.2. Okay, yang ni saya nak buat 3.2 participant. Okay, so dia akan automatically participant dekat sini. Right, and okay. Alright, so alright, data collection procedure. Alright, seterusnya adalah 3.4 saya adalah data analysis. Okay, alright. So ni adalah data analysis saya, and itu saja untuk saya punya ni. Alright, moving to the next one, yang ni saya nak ada page break balik. Alright, sebab yang ni dah masuk chapter 4. Okay, chapter 4 saya adalah chapter, okay, ataupun okay, so dekat sini saya ada table. Okay, so saya ada table. Nampak tak ni caption table. So bila caption table here, saya perlu menggunakan APA caption table. Okay, right. So tekan je APA caption table, and this is my table. Okay, alright. And this one saya ada caption figure. So saya perlu letak APA caption figure. Okay, kenapa kita kena gunakan style ni juga? Sebab kita nak buat automatic table of contact, automatic list of table, automatic list of figure juga. Okay, alright. So moving to the next one. Okay, yang ni adalah saya punya sebenarnya ni ikut general format. So yang ni saya punya adalah sini adalah 4.21. Okay, 4.21. Okay, alright. So yang dekat sini saya perlu guna,
Okay, APA heading 2. Okay, so yang kalau bawah dia, of course saya kena guna APA heading 3. Okay, alright. So nampak tak dekat situ APA heading 3. Okay, so dia sampai ke APA heading 3 saja. Alright, that is kita punya thesis. Okay, secara keseluruhannya. Alright, so now moving to the next one. Okay, so dekat sini juga korang boleh start lah. Okay, acknowledgement ni pun korang boleh tukar kepada, alright, kita nak dalam bentuk kita nak juga dalam bentuk Roman numeral juga. Okay, so kita tukar kepada Roman numeral. Okay, alright, Roman numeral. Okay, ikut je tadi yang punya tadi. Yang ni pun Roman numeral juga. Alright, insert page number. Alright, Roman numeral. Okay, alright, klik okay. Alright, abstract juga dalam Roman numeral. Okay, alright. Okay, Roman numeral. Okay, page number and then put it Roman numeral. Okay, and then click okay, and then here bila dah chapter 1 ni kita dah tak boleh Roman numeral kan. Alright, kita kena start balik dengan Arabic. Okay, sorry, kita kena start dengan Arabic. Okay, Arabic, kita kena unlink benda ni dulu. Okay, kita kena unlink. Lepas tu barulah kita pergi ke sini dan kita pergi insert kita punya form, kita punya page number tadi, kita punya format page number, dan kita pergi ke 1, 2, 3 and then we should start with 1 again. Okay, yang tu adalah requirement untuk tesis UiTM. Okay, so automatically dia ada sampai page 12 kan tadi kan. Alright, so bila kita ada sampai page 12, so kita akan automatically pergilah dekat sini and kita pergi dekat sini and then kita update the field ni balik. Okay, and then kita update the entire table. Okay, barulah nampak entire table kita ni exactly similar dengan kita punya navigation pane ni. Okay, nampak tak? Okay, so ianya sama dengan sebiji macam navigation pane ni. Okay, alright. So macam mana nak ubah? Okay, contohnya kalau UiTM cakap bahawa okay, dia nak format adalah format dia adalah 12. Okay, 12 and then nak Times New Roman. Okay, and then dia tak nak bold. Okay, itu adalah the format of you punya table of content. Right? Okay, now kita dalam you punya tesis pula ada banyak table kan. Bila you dah sampai part result tu ada table benda tu, ada table benda ni. Lepas tu dalam tesis memang kita kena ada list of table. Okay, kita kena ada list of table. So kita kena buat dekat sini adalah list of table. Okay, so list of table. Okay, right, so list of table here. So macam mana kita nak ada list of table ni? Okay, macam mana kita nak ada list of table ni adalah korang pergi balik ke reference balik. Alright, and then korang kena insert table of figure dekat sini. Okay, so korang pergi dekat table dekat sini and then korang find tab leader and then korang find option. Okay, korang tukar dekat sini, dekat option tu tukar kepada kita nak yang kita guna style yang tadi. Style yang kita gunakan untuk caption table tadi adalah APA caption table. So tekan dekat sini, tekan automatically, tekan OK. So and then tekan OK. So apa yang dekat sini? Dia akan automatically keluar. OK, table 1, description of participant, page 10. Okey, betul ke tak kita tengok balik dekat page 10 tadi ada table tu. Okey, so dia memang betul-betul ada. Table 1, description of participant dekat table 10. So bila korang ubah ke edit korang punya thesis and then korang update korang punya list of table ni, dia akan automatically update. Okey, tekan je dekat sini, update field, dekat automatically update. Okey, so contohnya yang dekat sini kan. Okey, saya tekan APA table 2, alright, sorry, list of table tadi, right?
So saya tak nak ada space dekat sini, right? So dekat sini, alright. Contohnya kan, alright. Alright, so saya tekan update. Okay, saya tekan update juga kat sini. Okay, apa beza yang sini yang dengan tadi? Apa beza? Korang ni, are you with me? Saya terlalu laju ke? Korang faham kot kan? Faham, tak apalah, korang praktis lah korang sendiri. Alright, so apa beza yang tadi dengan yang ni? Tak apa, saya akan habiskan earlier. Saya faham awak dah mengantuk semuanya. Ada ni, ada message. Dia punya margin, tak, dia bukan dia punya margin, Idayu. Okay, alright, so kalau kita tengok tadi, saya ubah list of table ni. So dia keluar, instead of LOT tu, dia dah jadi list of table dekat sini. Faham? Alright. Alright, so nak repeat balik, kita nak ada list of table dekat sini kan. Alright, so kita nak ada list of figure pula dekat sini. So sama juga proses dia. Alright, you buat APA heading tu juga. Okay, and then moving to the next one. Okay, so kita pergi ke references pun juga, kita insert. Alright, kita insert figure pula. Okay, bila kita insert figure, kita tulis ke caption dekat sini, kita tulis kepada, of course lah, figure punya caption. Okay, and then kita tekan okay, and then klik okay. Alright, okay, and then yes. Okay, alright, sorry. Alright, saya terbalik tadi. Right, saya dah buat terbalik. Okay, tak apalah. Yang sini saya buat list of table lah. Okay, okay, list of table. Okay, right, in option, right, tekan kepada list of PA caption figure. Okay, tekan okay, and then click okay. Alright. No, okay, no. Alright, so yang ni adalah figure. Alright, yang ni adalah figure, yang ni adalah table. So tengok dekat sini, imagine team saya, betul ke tak figure saya ni dekat page 11. Okay, tengok, memang betul-betul saya punya list of figure ni dekat page 11 lah. Okay, so everything is automatic lah dekat sini. Okay, and so on. Okay, so at the end of the day, alright, saya boleh navigate saya punya thesis very easily. Okay, so bila saya ubah anything, semua just saya perlu update automatically, tak perlu dah update manually dekat apa tu, dekat sini tak perlu update manually dah, semuanya secara automatik. Okey, itu adalah kelebihan kita menggunakan style. Bila kita menggunakan style, kita boleh buat everything secara automatik. Okey, any question tak? Korang faham? Faham. Alright. Itu adalah kelebihannya. So saya harap korang boleh menggunakan advanced skill of Word ni bila korang buat tesis korang nanti. Okay? Alright. Given that, okay, kita boleh belajar juga kalaulah korang nak buat a new style. Okay, korang nak buat style. Okay, UITM style heading 1. Okay, contohnya UITM style ni dia berbeza sikit dengan apa tu, dengan APA tadi, heading 1. Okay, so you boleh tu ikutlah heading 1 UITM buat tu berapa. Okay, alright. Alright, so you boleh buatlah dekat sini, you boleh create your own style. Contohnya gunakan Times New Roman, okay, 12, and then bold. Lepas tu DA-nya adalah dekat center, for example, and then you click okay. So dekat sini you akan nampak UITM heading style. So you boleh juga buat next style juga, UITM heading 2. Okay, UITM heading 2. Okay, heading 2. Okay, and then
okey, yang dekat sini adalah okey Times New Roman. Okey, dekat sini okey 12 juga and 12 and bold. Awak ikut description yang UiTM bagi itulah. Okay, so automatically dekat sini dia akan UiTM heading 1 and 2 dan sebagainya. Yang tu kalau awak nak buat style sendirilah. Yang ni kita gunakan style yang dah custom made by the APA punya APA punya sistem lah. Okay, alright. So far any question tak? Yang lain tu saya rasa is very basic je lah. Kalau you tekan, okay, one more thing lah. Banyak student-student saya kan, mana tahu korang nanti akan ada jadi potential student saya kan. Okay, mana tahu ada korang ada jadi potential student saya. Biasanya kalau saya komen tesis student saya akan menggunakan track changes. Okay, so bila saya gunakan track changes adalah kadang-kadang student saya yang work punya ni dia memang tak pandai kan. Dia tanya, doktor macam mana nak hilangkan merah yang doktor buat ni, and so on lah. Dia akan tanya saya, doktor cakap awak tak pandai guna track changes ke? So benda tu adalah saya akan menggunakan track changes. Okay, contohnya lah, okay, saya for everyone saya nak guna track changes. Okay, so saya gunakan track changes, saya gunakan all markup. Okay, so bila lah saya edit benda ni, contohnya saya cakap bahawa ASD, lepas tu dekat sini saya nak guna, saya nak ubah, contohnya saya potong ASD. Okay, saya delete, so automatically dia delete dekat sini. Okay, kalau saya pergi kepada markup ni, dia akan tulis delete lah. Okay, alright, so kalaulah you tak nak ada, kalau no markup tu adalah sebenarnya dia still ada, okay, still ada, cuma you kena tekan all markup, okay, barulah dia ada. Kalaulah you hantar kepada you supervisor, nanti supervisor you tengok, oh budak ni tak ubah lagi yang aku suruh delete and so on. Okay, so you kenalah settlekan dekat sini. Okay, macam mana kita nak accept and reject apa yang supervisor kita cadangkan. Contohnya dekat sini saya cakap saya tak nak awak gunakan perkataan background, tapi saya nak tak nak gunakan perkataan introduction, tapi saya nak gunakan perkataan background. Okey, nampak tak the track changes ni? Alright, so macam mana kita nak hilangkan benda ni semua? Okey, so benda ni semua kita just tekan dekat sini, awak tekan accept change ataupun awak tekan dekat accept saja. Kalau awak bersetuju dengan you punya supervisor, you tekan reject saja. Okay, you cakap dengan you supervisor, oh sebenarnya kenapa saya gunakan benda ni adalah sebab jenis ni cakap ada benda ni memang kita kena guna perkataan tu. So kalau lah you tekan accept, so dia automatically akan you tekan accept, so automatically benda tu akan hilang. Okay, so selagi you tak tekan yang benda ni kan, tak tekan accept benda ni, dia akan jadi macam ni you punya dokumen. Okay, akan jadi half page ni adalah pada part yang comment. Kalau you tekan accept, automatically dia akan jadi a normal what we call it, a normal Word document balik. That's all for tonight. Okay, korang ada apa-apa soalan? Saya suruh try sekali sama-sama dengan saya tadi, korang tak nak try. Saya billing je untuk tunggu, tapi tak apalah, korang boleh okay, okay, alright, okay, good. Okay, so itu adalah basic thing. So benda ni memudahkan kerja kita lah, terutamanya awak nak buat tesis nanti,
you punya final year project kan, ada 100 pages, ada 80 pages. Tak larat nak arrange page number ni satu persatu, mau juling putih mata kan. Itu adalah kelebihan kenapa kita perlu menggunakan advanced skill of Microsoft Word. Okay, with that, thank you very much. Ada apa-apa lagi soalan tak? Awak rasa benda ni penting tak untuk awak pelajari ke cakap doktor tak perlu ajar kot, subjek ni tak relevan? Doktor, saya nak tanya. Apa? Kalau yang untuk page number tu kan, memang setiap page tu kita kena ubah sendiri satu-satu Kalau tak nak ubah satu-satu, awak cakap continue je, link with previous one. Oh, okay. Alright. Korang rasa relevan ke tak belajar benda-benda macam ni untuk research skill? Relevan. Perlu ke belajar? Rasa perlu tak? Right. Memang saya dulu kan, saya waktu saya nak buat thesis for my PhD kan, saya cakap benda tu tak penting, tapi at the end of the day kan, saya share my experience lah. At the end of the day kan, when you macam rushing untuk submit you punya thesis and so on, barulah you akan frustrate. Kenapa aku tak belajar benda ni daripada awal, tak format aku punya thesis daripada awal dan sebagainya. Okay, baru you tahu waktu tu bila you are rushing to format your thesis and so on. Dulu saya pun pandang enteng benda ni, alah tak perlulah, word je kot, nanti edit lah satu-satu kan, dan sebagainya. Itu adalah kenapa kita penting belajar advanced skill of Microsoft Word. Okay, alright. Walaupun saya macam dah to the next level, maksudnya saya dah pergi ke macam dah habis PhD and so on, tapi bagi saya benda ni still penting dan saya still keep learning lah perkara-perkara macam ni, sebab sekarang sangat dunia bergerak sangat pantas. Sekarang kita ada ChatGPT, kita ada a lot of tool yang boleh membantu korang in writing your thesis and so on. Okay, so benda-benda tu you perlu belajar dan sebagainya. Okay, for the next seminar nanti, make sure you install you punya Mendeley, sebab kalau Word ni korang dah berasap, Mendeley nanti lagi berasap. Okay, so kita kena buat exercise terus dekat dalam kelas, dan saya have to make sure that korang pandai menggunakan Mendeley sepenuhnya. Okay, alright, yang tu kita buat secara face to face, dan saya akan tunggulah korang buat satu-satu. Tapi macam hari ni juga dia ada exercise juga. Okay, alright, so saya akan bagikan dokumen yang korang perlu ada. Lepas tu kita buat exercise bersama-sama waktu kita punya seminar nanti. Alright, with that, thank you very much. Saya tak nak ambil masa awak terlalu lama, dan saya harap awak dapat something from this class. Walaupun saya rasa mungkin korang boleh belajar sendiri, tapi saya rasa it's very important untuk addresskan kenapa benda ni penting untuk dipelajari sebagai seorang student yang akan buat thesis, buat final year project and so on. Okay, alright, kalau tak ada apa-apa soalan, thank you very much. Assalamualaikum. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Jangan lupa tick you punya attendance. Okay, right. Bukan hari tu ke? Katanya kena download Mendeley ke untuk next seminar? Betul Syafiq. Ya, Oh, kita attendance kita tik hari tu ke? Betul yang tik hari tu, tapi yang malam ni saya takut ada yang tak datang kan. So saya akan sebab yang hari tu ada few name yang tak tik kan. So korang boleh tik yang malam ni punya, nanti saya akan sync dengan yang lepas. Boleh? Okay, thank you, Prof. Alright, you're welcome. Alright, korang ada banyak masa lagi untuk take attendance, okay? Sebab saya buka sampai pukul 11. Okay, so untuk test part 3-3, semua okay? THR sir. Apa? Topik THR. Topik apa? THR, Total Hip Replacement. Topik tu tak belajar lagi kan, Prof? Ada masuk yang tak belajar lagi Yang tak apa, THR tu.
THR je lah kan. Okey, sebab budak okey tak apa, nanti yang THR tu saya akan remove dan markah tu nanti saya akan prorate-kan apa yang awak tak belajar lagi. Boleh? Boleh, Prof. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Have a good night, everyone. Thank you, Prof. Thank you, Prof.